Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang hormati ayahanda pengerusi, ayahanda Tuan Imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Antara satu tajuk yang sangat penting yang ditinggalkan oleh umat Islam begitu lama, iaitulah tajuk qiyadah mengikut ajaran Islam. Apa makna qiyadah? Makna qiyadah adalah kepimpinan mengikut ajaran agama. Sebab hidup kita di atas dunia berhajat kepada pemimpin, berhajat kepada pemerintah. Maka Islam ajar kepada kita bagaimana cara nak pilih pemimpin supaya mengikut landasan agama. Kalau kita buka Quran, ayat yang berkait dengan pemimpin, ayat yang begitu banyak. Antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa yawma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingat kata Allah pada hari akhirat, Allah memanggil kamu bersama dengan imam. Imam bukan imam sembahyang, tapi pemimpin yang kamu ikut di atas dunia. Barang siapa di antara kamu yang diserahkan buku amalan dari tangan sebelah kanannya, tidak akan disentuh dan dizalimi walau sedikit pun oleh Allah pada hari akhirat. Dan barang siapa yang buta akan mata hati, hidup atas dunia tak nampak agama, tak nampak dosa pahala, tak nampak hala haram, hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan yang sesesat-sesatnya. Ayat yang pertama yang Ustaz baca, Allah nak gambarkan kepada kita, kita dengan pemimpin tak habis setakat dunia. Bila kita mati ataupun pemimpin kita mati, dia ada kaitan lagi selepas pada hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pemimpin yang kita nak ikut bukan setakat boleh tolong di atas dunia. Kalau boleh, biarlah bawa kita bertemu Allah pada hari akhirat dengan cara yang paling baik. Maka ayat yang pertama ajar kepada kita pilih pemimpin, jangan buat main-main. Bukan setakat dunia, dia ada kaitan selepas kita mati nak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adhab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar.
Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah. Orang yang pilih pemimpin yang tak betul, hari kiamat dibentangkan oleh Allah azab api neraka. Bila tengok azab api neraka, lalu Tuhan sebut, pemimpin berlepas diri daripada pengikut. Masing-masing buat tak kenal belaka. Kalau atas dunia panggil orang jadi pengikut ramai-ramai, hari kiamat berlepas diri. Aku tak kenal kamu pada hari kiamat. Lalu orang ramai berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau beginilah kami tahu ketua kami pada hari kiamat. Bila tengok azab yang pedih, mereka berlepas diri. Nescaya di atas dunia lagi, kami sudah awal-awal berlepas diri daripada mereka. Inilah penyesalan yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Maka nak menyesal atas dunia. Kita boleh buat muhasabah, kita boleh buat perubahan. Adapun menyesal pada hari kiamat tak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran yang cerita manusia menyesal pada hari kiamat. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik ya Allah kalau aku hidup hanya menjadi sekeping tanah saja, wahai Tuhanku. Sebab tanah dan makhluk lain tak dihisap oleh Allah pada hari akhirat. Yang dihisap oleh Allah manusia dan jin. Maka sebab itu, pilih pemimpin kalau tersilap, menyesal di atas dunia. Jangan sampai menyesal pada hari kiamat, tak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang paling hebat diwafatkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa nak kebumikan jenazah Nabi, ramai sahabat yang besar-besar tak hadir. Abu Bakar tak hadir masa nak kebumikan Rasulullah. Sayyidina Umar tak hadir. Sayyidina Osman tak hadir. Yang hadir hanya Sayyidina Ali. Ulama mengatakan bahawa sahabat tak hadir itu kerana apa? Kerana mereka mengadakan mesyuarat tergempar nak lantik khalifah selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama Islam kata, melantik khalifah jauh lebih penting daripada ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mesyuarat, sahabat duduk ramai-ramai nak lantik khalifah. Lalu Abu Bakar bangun, aku mencadangkan Umar sebagai khalifah, ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Umar orang yang tegas, orang yang berani, dia layak jadi pemimpin. Umar dengar orang lantik dia, terus dia bangkit berdiri. Aku tarik diri, aku tak mampu. Abu Bakar lebih mampu daripada aku. Masa Nabi sakit, dialah yang diamanah oleh Nabi jadi imam ketika semayang, dia lebih layak. Abu Bakar pula bangun, kalau boleh nak tarik diri. Tapi sahabat berbai'ah terima Abu Bakar sebagai khalifah. Dan bai'ah bukan perkara baru. Kita bangkai dengar bai'ah ni 3-4 tahun mutaakhir ini. Bila nak pilihan raya, ada ahli-ahli politik berbai'ah antara satu sama lain. Tapi bai'ah ni dah berlaku zaman Rasulullah. Apa makna bai'ah? Makna bai'ah ni janji setia antara kita dengan Allah dan Rasul. Bukan janji sama-sama manusia. Janji dengan Allah dan Rasul itu bai'ah. Masa orang-orang Madinah terima Islam daripada Nabi, mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bai'ah orang-orang Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam isi bai'ah mereka, senang susah menang kalah wajib bersama dengan Islam. Senang susah menang kalah wajib bersama Allah dan Rasul, istiqamah bersama perjuangan. Itulah bai'ah orang-orang zaman dulu dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, orang yang berbai'ah jangan buat main-main. Janji dengan Allah bukan main-main.
yang mesti ditunaikan oleh makhluk dia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga Allah Taala cerita bab pemimpin. Firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. 3 kumpulan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. 3 ni berbeza ketaatan mengikut ajaran Islam. Adapun Allah dan Rasul, taat ada taat yang mutlak yang tak boleh berbelah bagi. Kalau ada perintah Allah dan Rasul, orang Islam tak boleh bangkang. Orang Islam tak boleh lawan. Orang Islam tak boleh pertikaian. Kalau datang perintah Allah dan Rasul, sebab perintah Allah dan Rasul taat yang mutlak yang tak boleh dibelah bagi. Kita faham ke tak faham, wajib kena taat. Kita reti ke tak reti, wajib kena taat. Kita malah ke sakit, wajib kena taat kalau perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun taat kepada pemimpin, taat kepada ibu bapa, taat kepada tok guru, dia panggil taat yang muqayyad. Makna muqayyad ni taat yang berkait selagi mana dia taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin tak taat kepada Allah dan Rasul, maka kita tak boleh taat. Kalau mak ayah tak taat Allah dan Rasul, kita tak boleh taat. Kalau tok guru tak taat Allah dan Rasul, perintah dia kita tak boleh taat. Sebab Nabi sebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang derhaka kepada Allah. Misalnya pemimpin, dia buat benda yang Tuhan larang. Dia luluh lesen judi, dia luluh lesen arak, dia pejam mata je tengok rakyat dia murtad, dia buat lekeh je undang-undang syariat daripada Allah. Tiba-tiba dia perintah kita supaya sokong dia, maka tak boleh taat pada masa tu, sebab dia langgar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mak ayah yang suruh kita buat satu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, tak boleh kita taat. Kalau baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayah Nabi Ibrahim dia kufur. Bukan setakat dia kufur, dia seorang yang tukang buat batu berhala. Bila hari Minggu, dia ambil kapak, dia pahak batu, dia pahak kayu, dia buat batu berhala. Kemudian bila kumpul banyak-banyak, dijual ke pasar. Jual Tuhan, ajak Nabi Ibrahim dijual sama. Oleh kerana perintah itu bercanggah dengan syariat Allah, maka Nabi Ibrahim tak patuh kepada ayah dia. Dia tipu ayah dia. Hari ajak pergi jual berhala, dia kata dia sakit, dia kata pening kepala, macam-macam alasan. Maka tak boleh taat dalam perkara yang derhaka kepada Allah. Pasal itulah ayat Quran ni biar kita kena faham. Taat kepada Allah lagu mana, taat kepada Rasulullah lagu mana, taat kepada pemimpin lagu mana. Hak mana yang mutlak, hak mana yang muqayyad, yang berkait mengikut ajaran Islam. Ada perintah daripada Allah kadang-kadang tak masuk akal. Macam kisah Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala mari beritahu kepada Ibrahim dalam mimpi, mu kena sembelih anak Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita fikir akal yang waras, tak munasabah Allah suruh sembelih anak sendiri. Tapi oleh kerana itu perintah Allah, wajib kena taat. Munasabah ke tak munasabah, itu perintah daripada Allah. Allah Ta'ala nak uji Nabi Allah Ibrahim setakat mana taat kepada Allah. Nabi Muhammad dan sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, tinggal tanah air, tinggal keluarga, tinggal harta, nak tengok kasih kepada Allah.
ataupun kasih kepada harta dunia yang ada kepada kamu, maka taat kepada Allah dan Rasul adalah taat yang mutlak. Taat kepada pemimpin, taat yang muqayyad, yang berkait, selagi mana mereka taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi cerita kelebihan seorang pemimpin. Nabi sebut, sab'atun yauma la illa dhilla dhilluh al-imamul adil. Ada 7 golongan, kata Nabi, yang diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah. Padang mahsyar ni kalau kita belajar, sehari di padang mahsyar bersamaan 1000 tahun umur dunia. Bukan sekejap, sehari di padang mahsyar 1000 tahun umur dunia. Kalau kena duduk di padang mahsyar 1000 tahun, tak tahu berapa juta ribu tahun hak duduk atas dunia. Panah di padang mahsyar ni, kata Nabi, ibaratkan matahari sejengkal di atas kepala, mendidih kepala otak. Orang panah semua sekali duduk di padang mahsyar, menunggu hari perbicaraan daripada Allah. Tiba-tiba Nabi sebut, ada 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah di padang mahsyar. Salah satu daripadanya Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apa makna pemimpin yang adil? Makna pemimpin yang adil, pemimpin yang meletakkan yang hak di tempat yang hak, yang meletakkan yang haram di tempat yang haram. Pemimpin yang melaksanakan Islam. Wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Kalau hukum di kalangan manusia, hukumlah dengan adil. Sekalipun dia bukan Islam, kena buat adil. Jangan buat zalim kepada mereka. Jangan buat zalim kepada makhluk-makhluk lain. Kerana Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat kepada manusia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana jawatan itu tugas yang besar, kalau berjaya dilaksanakan dengan baik, Allah anugerahkan pahala yang sangat besar. Dan kalau tak boleh melaksanakan dengan baik, maka besarlah kemurkaan Allah pada hari akhirat. Pada hari akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu zaman Nabi, sahabat yang Nabi nak bagi jawatan, Nabi tengok kemampuan dia setakat mana. Kalau dia tak mampu, Nabi tak lantik. Dan kita ni, kalau orang tak lantik, kita jangan berasa hati. Allah Ta'ala nak selamatkan kita ni daripada beban yang sangat berat. Hari ni kalau orang tak lantik kita, 5 tahun tak mari surau, 5 tahun tak mari masjid, 5 tahun bermasa muka. Kalau orang tak lantik sebagai pemimpin. Ada pun zaman dulu Nabi beritahu, orang yang aku lantik, orang yang ada kemampuan untuk memikul amanah. Pernah ketika Islam merentah Madinah, masa tu Nabi ketua negara. Oleh kerana merentah sebuah negeri, maka banyaklah tenaga kabinet negeri, menteri-menteri yang perlu dilantik. Ada sahabat yang dilantik jadi gubernur, ada sahabat yang dilantik jadi ketua turus angkatan tentera, ada sahabat yang dilantik menjaga Baitul Mal, ada sahabat yang dilantik menjaga kebajikan, ada sahabat yang dilantik jadi ketua bahagian urusan sempadan negara, ada sahabat yang dilantik bahagian perancangan. Semua sahabat dilantik oleh Nabi berdasarkan kebolehan yang ada kepada mereka. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi, orang yang baik. Tapi Nabi tak lantik apa-apa jawatan. Bila Nabi lantik orang lain semua sekali, tak ada nama Abu Dzar. Abu Dzar kata tak apa, barangkali minggu depan Nabi nak lantik, ada lagi jawatan banyak lagi. Tunggu minggu depan, tak ada juga. Abu Dzar kata tak apa, kita tunggu bulan depan. Tak jadi ahli majlis pun tak apalah, JKK pun tak apa. Tunggu punya tunggu, tunggu punya tunggu. Semua Nabi tak lantik belaka. Sehingga Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Nabi tak lantik saya?
Saya pun berjuang macam orang lain. Saya berjaga malam, harta saya habis. Nak tengok Islam tu menang, wahai Rasulullah. Mengapa bila menang Nabi tak lantik saya? Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka la dhaif, wa innaha la amanah, wa innaha yawmal qiyamah la nadamah. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu seorang yang lemah. Jawatan-jawatan itu suatu amanah. Kalau kamu tak boleh melaksanakan amanah, kamu menyesal tak sudah pada hari kiamat, kata Nabi. Nabi faham. Ada sahabat yang kuat, ada sahabat yang lemah. Ada sahabat yang mampu, ada sahabat yang tak mampu. Yang tak mampu, Nabi tak bagi jawatan. Kerana Nabi bimbang, hari kiamat tak lepas nak jawab di hadapan Allah. Hari ni orang nak jadi pemimpin sebab orang nak nama. Orang nak nama, orang nak harta, orang nak gelaran. Orang tak fikir apa yang akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Orang jadi pemimpin negara, soalan dia banyak daripada Allah pada hari akhirat. Kalau ada rakyat dia murtad, akan disoal oleh Allah di mana hukum syariat. Kalau ada rakyat yang kebuluran tak cukup makan, akan disoal oleh Allah di mana hasil mahsul negara. Kalau ada orang-orang yang buat benda yang salah kerana jahil dan kebodohan, pemimpin akan ditanya mana dia orang-orang alim yang sepatut mengajar kepada mereka. Maka semua sekali akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Dalam satu cerita, ada seorang khalifah Islam yang sangat adil, yang bernama Khalifah Umar Abdul Aziz, yang terkenal dalam sejarah pemimpin yang sangat adil. Pernah satu hari, dia kumpulkan buah tamar yang banyak daripada pekebun-pekebun peniaga tamar yang kaya-kaya. Buah tamar ni dikumpul nak agih kepada orang miskin, nak agih kepada orang susah yang tak kemampuan. Sedang dikumpul buah tamar yang banyak, datang anak dia yang kecil, ambil sebiji tamar, suap ke mulut. Lalu Umar Abdul Aziz terpandang, dia ternampak. Dia ambil jari dia, dikorek mulut anak dia sampai muntah. Muntah! Orang tanya pada Umar Abdul Aziz, mengapa kamu buat begitu? Tidakkah dia masih kanak-kanak tak reti apa? Dan seulah buah tamar, apa sangat makna di sisi harga seulas buah tamar? Umar Abdul Aziz kata, aku bimbang, aku tak lepas nak jawab di hadapan Allah. Umar mengambil seulas buah tamar milik orang miskin daripada buah tamar yang banyak, beri kepada anak dia sendiri walaupun seulas. Ini orang yang betul-betul amanah jaga harta di atas pamit Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu malam, masa Umar Abdul Aziz berbincang dengan anak dan isteri urusan keluarga, dia minta lampu istana dipadamkan. Pasal lilin. Lampu yang terang tu kena padam pasal lilin. Orang tanya, wahai Umar, tidakkah lampu terang tu baik untuk perbincangan? Mengapa di pasal lilin? Umar Abdul Aziz kata, lampu yang menyala ni dibayar daripada duit rakyat. Apa yang aku bincang urusan peribadi? Mengapa aku nak ambil hak rakyat dalam urusan peribadi? Nak cari lagu ni di akhir zaman tak berlaku. Tak berlaku. Sebab itu pelajaran qiyadah bab kepimpinan tak diajar oleh penjajah 60 tahun. Kerana penjajah tahu kalau ajar tajuk ni pada orang Islam, orang Islam akan mengangkat pemimpin orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman nak pemimpin negara untuk jadi negara paling baik, dan nak jadi pemimpin syarat yang sangat ketat mengikut ajaran Islam. Syarat yang pertama, akidah pemimpin kena jelas. Biar jelas akidah pemimpin berpegang kepada agama. Jangan pemimpin tak jelas akidah, nak melaksanakan Islam, takut mereka tak melabur dengan kita. Nak melaksanakan hukum syarak, takut negara tak didatangi oleh pelancong asing. Kita nak laksanakan hukum Allah adalah kerana masyarakat majmuk tak boleh melaksanakan hukum Allah. Pemimpin hak lagu ni akidah tak jelas.
Akidah tak adalah tak memahami agama Islam dengan baik. Kalau tak faham Islam dengan baik, macam mana nak menguruskan hal ehwal negara? Nak ikut cara Islam. Dan kalau kita belajar ilmu fiqh, kalau boleh seorang pemimpin boleh beristihad. Apa makna boleh beristihad? Boleh menentukan keputusan dengan berdasarkan syarak, dengan kebolehan ilmu yang ada kepada kepimpinan. Maka seorang pemimpin mesti dipilih daripada orang yang reti akidah. Kalau pemimpin pun tak sembahyang, tak boleh diangkat jadi pemimpin. Kalau pemimpin pun minum arak, tak boleh diangkat jadi pemimpin. Kalau pemimpin pun bersalam dengan perempuan yang bukan mahram, tak boleh diangkat menjadi pemimpin mengikut ajaran Islam. Kemudian syarat yang kedua, pemimpin kena tegah dan berani mempertahankan hak orang Islam. Dia kena tegah, sama ada pertahankan akidah, harta orang Islam, maruah orang Islam, tanah orang Islam dikena pertahan. Ini pemimpin hak memegang ajaran Islam. Kita dengar 3-4 minggu lepas, bulan lepas, apa hak berlaku di Palestin. Bumi Palestin ataupun kiblat yang pertama orang Islam, Baitul Maqdis, Amerika boleh istihar dengan mudah sebagai ibu negara kepada Israel. Amerika boleh istihar dengan mudah. Kiblat yang pertama orang Islam ni sebagai ibu negara Israel. Padahal Palestin dikelilingi oleh ratusan pemimpin Arab yang mengaku Islam, yang diberi oleh Allah harta yang banyak, diberi Allah kehaibatan macam-macam, diberi oleh Allah kadang-kadang macam-macam kelebihan. Malah ada yang menggelarkan diri mereka khadamun haramain, hamba kepada dua tanah haram. Bila tanah orang Islam diambil dengan mudah oleh Yahudi jadi ibu negara, pemimpin Islam tak berani pertahan, tak berani canggah apa yang dibuat oleh Amerika. Tak berani. Macam mana nak pertahankan Islam kalau bumi orang Islam diambil dengan mudah? Pemimpin tak berani. Mengikut hukum fiqh, jual tanah kepada musuh Islam, hukum diharam. Haram kita jual tanah kepada orang yang bermusuh dengan Islam. Misalnya tanah harga 10,000, mari musuh Islam tawar 1 juta, tak boleh kita jual. Hukum diharam jual kepada musuh Islam. Kalau jual pun hukum diharam, apakah lagi beri saja kepada musuh? Beri percuma, lagi haram mengikut ajaran Islam. Pasal itulah pemimpin Arab pada hari ini, dia tak menepati kehendak yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Tak berani pertahankan maruah, tak berani pertahankan tanah air, sekalipun diambil oleh orang yang bukan Islam. Padahal tanah Palestin bukan calang-calang tanah. Dia bukan macam tanah di Pulau Pinang, bukan macam tanah di Terengganu. Tanah Palestin, tanah yang disebut oleh Allah dalam Quran, tempat Nabi pijak, tempat Nabi singgah, tempat Nabi bermukim, disebut oleh Allah dalam Quran. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hamba dalam satu malam daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, disebut oleh Allah dalam Quran. Malah Nabi sebut bumi Palestin tempat yang paling berkat untuk beribadat. Nabi sebut la tashuddur rihalah illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Nabi sebut jangan bersungguh musafir untuk buat ibadat kecuali 3 buah masjid. Kalau Allah kurniakan kita rezeki lebih, sembahyang di Pulau Pinang 40 tahun dah, sembahyang di Selangor 40 tahun dah, rasa nak musafir, nak ibadat tempat orang, Nabi tak larang. Tapi Nabi pesan la tashuddur rihalah, jangan bersungguh musafir untuk buat ibadat illa ila thalathati masajid, kecuali 3 buah masjid yang pahala sangat besar. Masjidi hadha,
Masjid aku ini Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Wal Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Wal Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di bumi Palestin. Pemimpin negara Arab, pemimpin yang tak layak pimpin orang Islam. Tak berani pertahan tanah orang Islam daripada rampah oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita pertahan tak mampu, itu hal lain. Pertahan pun tidak, canggah pun tidak, bangkang pun tidak. Kalau saudara baca sejarah, pada tahun 24 dulu ada khilafah Islam yang terakhir, khilafah Osmaniyah Turki. Masa tu dipimpin oleh raja yang terakhir, Sultan Abdul Hamid, raja Islam. Pada masa tu tahun 24, satu hari datang kumpulan Freemason. Freemason ejen kepada Yahudi, Rotary Club ejen kepada Yahudi, Lion Club ejen kepada Yahudi, APCO Worldwide ejen kepada Yahudi. Wakil orang Yahudi Freemason datang tahun 24 jumpa Sultan Abdul Hamid, bawa duit 6 juta pound sterling. Pound sterling pada masa tu tersangat mahal. Lalu Sultan Abdul Hamid tanya, apa yang nak dibuat dengan duit 6 juta pound sterling? Lalu wakil orang Yahudi kata, kami nak bagi kepada Tuan supaya Tuan menyerahkan Palestin secara percuma kepada orang-orang Yahudi. Dia nak bagi rasuah kepada seorang raja, biar serah tanah Palestin kepada orang-orang Yahudi. Merah muka Sultan Abdul Hamid, dia bangkit berdiri. Sultan Abdul Hamid kata, demi Allah, saya tidak akan menghitamkan sejarah khilafah Osmaniyah Turki. Bumi Palestin bukan milik mak bapak Sultan Abdul Hamid. Bumi Palestin ada milik kepada orang Islam. Dia tak beri tanah Palestin kepada orang-orang Yahudi. Bila negara dipegang oleh ulama, orang alim yang tahu dosa pahala, dia tak serah tanah orang Islam kepada musuh-musuh Allah. Pasal itulah kita nak seorang pemimpin hak berani pertahankan maruah orang Islam. 3 minggu lepas, 3 orang mu'allaf diisytiharkan murtad oleh mahkamah. Dia mengucap syahadah, cuma dia tak ikut undang-undang negara. Undang-undang negara kita ni, nak masuk Islam mesti usia 18. Kalau usia tak sampai 18, tak boleh masuk Islam. Kemudian mesti pula dua-dua mak ayah setuju belaka. Kalau seorang setuju, seorang tak setuju, tak boleh. Bila mak dia tak masuk Islam, anak-anak masuk Islam, ayah masuk Islam, mahkamah anggap Islam tak sah. Maka dalam kad penalang tak boleh beri nama Islam. Duit zakat dia tak boleh terima. Kalau mati tak boleh duit saka. Kalau mati tak boleh tanam perkuburan Islam. Kalau nak nikah tak boleh kahwin ikut cara Islam. Akibat undang-undang yang syirik kepada Allah. Pemimpin tak berani kata apa. Kalau pemimpin tu ada maruah, panggil sidang parlimen serta merta. Kita bincang macam mana nak gubah undang-undang ni, biar orang Islam selamat syariat berjalan, orang Islam terselamat akidah. Tapi pemimpin tak berani kata apa. Maka tak menepati ajaran Islam nak lantik pemimpin kalau tak berani nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena sedar, apabila Islam merintah, dia memberi keadilan kepada semua agama. Saya dialog dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam tanya, kalaulah lepas PRU yang ke-14 Islam merintah negara, bagaimana kami nasib orang-orang yang bukan Islam? Kalau kami nak minum arak, boleh ke tidak? Kita beritahu, yang tak boleh minum arak hanya orang Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuh. Arak, judi, tenun nasir, semua berhala, amalan najis, amalan syaitan, kamu kena jauh. Orang Islam tak boleh terlibat. Minum arak pun tak boleh, direba lori arak pun tak boleh, jaga kilang arak pun tak boleh, basuh botol arak pun tak boleh. Ini orang Islam. Ada pun orang yang bukan Islam, mereka nak minum arak, nak sambut Cak Gohmeh,
nak sambut tahun baru Cina, nak sambut depa Bali, nak sambut Taipusan, dia nak minum arak, sila kalau agama mereka membenarkan mereka minum. Tetapi minum arak mereka mesti ada kawalan. Kalau setakat mereka nak minum, tak apa. Tapi kalau nak buat pesta di tengah jalan raya, siapa tutup jalan raya nak buat pesta minum arak, kerajaan tak boleh benar. Sebab dia duduk di tengah-tengah majoriti orang Islam. Dan bila minum arak, dia akan mabuk. Bila mabuk, bawa kereta, langgar orang merata-rata. Bila dia mabuk, kalau bergaduh, boleh tembak-menembak. Boleh berlaku jenayah. Maka kalau setakat nak minum arak di rumah dan dewan, tak apa. Nak buat pesta di lebuh raya, tak diizinkan oleh kerajaan. Kerajaan tak halang minum arak, tapi mesti ada kawalan mengikut ajaran Islam. Kalau saudara pergi ke Perancis sekarang, saudara nak tengok perlawanan bola sepak. Orang yang terlibat dengan minum arak tak dibenarkan masuk stadium. Padahal mereka kafir. Orang minum arak tak boleh masuk stadium. Sebab dia tahu bila masuk stadium kalau mereka mabuk, pasukan mereka kalah. Mereka boleh bergaduh, boleh bakar stadium, boleh buat macam-macam. Saya tengok beberapa papan tanda hak duduk negeri orang putih, ditulis tepi jalan, if you drink, don't drive. Kalau mau minum arak, mu jangan mandu. Kerana banyak kemalangan berlaku akibat minum arak. Pasal itulah orang bukan Islam kena faham. Minum arak boleh mengikut ajaran agama, tapi tak boleh buat pesta yang mudarat kepada orang ramai. Kemudian mereka tanya lagi, adakah kami orang bukan Islam boleh makan babi? Ternak babi boleh ke tidak? Nak ternak babi, sila. Tak salah kerana babi dibenarkan mengikut ajaran agama mereka. Hak tak boleh makan orang Islam. Orang Islam tak boleh makan. Orang kafir nak makan babi, 4 ekor sari pun dah apa? Dah apa mereka nak pelihara babi? Boleh. Tapi 3 syarat yang penting. Syarat yang pertama, babi yang dipelihara hanya untuk makan mereka saja, bukan untuk perniagaan, ekspor ataupun impor. Kalau siapa mereka pelihara babi, kemudian buat kilang, nak buat sading babi, nak hantar ke Taiwan, nak hantar ke China, nak hantar ke Hong Kong, tak boleh. Kalau setakat mereka nak pelihara babi hanya untuk pasaran orang-orang mereka di Pulau Pinang sahaja, domestik saja, tak apa. Tak, bukan untuk ekspor sampai tahap hasil kepada negara, tak boleh. Yang kedua, babi yang dipelihara tak ganggu orang Islam. Kalau sampai babi itu masuk bawah surau, gigit kasut kita, sendal tubuh di betih anak-anak kita, macam kambing lembu juga masuk kampung, maka tak boleh. Dia kena tempat yang berpagar, jauh daripada kawasan orang Islam. Syarat yang ketiga, babi yang diternak tidak boleh ada penyakit JI macam yang berlaku di Melaka. Pernah berlaku di Melaka. Ternak babi ni puluh-puluh ribu. Penyakit babi ni singgah kepada manusia. Siapa tahu tu? Kalau benda ni dia boleh kawal, dia boleh pelihara babi mengikut ajaran agama mereka. Islam itu ada. Tak ada sejarah yang menyatakan bahawa kalau Islam merintah, agama lain kena zalim. Tak pernah berlaku. Tapi kalau agama lain merintah, belum tentu Islam selamat. Macam yang berlaku di Rohingya. Bila junta tentera yang beragama Buddha menghadapi minoriti orang Islam. Orang Islam kena bunuh, kena halau, kena rogol, kena sembelih, kena seksa, kena macam-macam. Akibat Islam minoriti. Orang bukan Islam kena faham, Islam tidak akan balas dendam. Islam tak buat zalim kepada mereka. Kalau Islam merintah. Pasal itulah nak jadi pemimpin bukan senang. Islam ada satu bab qiyadah berkaitan pemimpin mengikut ajaran Islam. Oleh sebab itulah, oleh kerana hari ini dekat dengan pilihan raya, saya tak kempen sokong siapa-siapa. Cuma oleh kerana dekat dengan pilihan raya, saya minta orang Islam kena ikut acuan agama. Musim pilihan raya, datang macam-macam bantuan yang tak pernah datang. Bantuan datang macam-macam. Dalam Islam, orang nak beri apa, kita boleh ambil ke tidak?
Nabi pesan hadis yang sahih. Nabi kata, orang beri apa kepada kamu selagi apa yang diberi itu pemberian dari sudut agama, ambil, kata Nabi. Tetapi kau rasuah dari sudut agama, jangan kamu ambil. Orang beri apa tu kalau pemberian kamu boleh ambil. Tapi kau rasuah dalam perkara agama, jangan kamu ambil. Orang nak beri brim, ambil. Orang beri one off, ambil. Orang beri gula, orang beri lembu kuru, orang beri apa sekalipun, kamu boleh ambil. Selagi perkara tu pemberian. Tapi kau rasuah dalam perkara agama, kamu jangan ambil. Apa makna rasuah? Makna rasuah ni, kalau kita ambil, terikat dengan dia. Kalau kita ambil, wajib sokong dia. Sekalipun tak betul, maka itu rasuah mengikut ajaran Islam. Kalau kita ambil, tapi ikut pandang kita nak sokong siapa, kita tak terikat, maka itu bukan rasuah. Yang rasuah ni kita ambil, kita terikat, maka itu rasuah mengikut ajaran Islam. Dan Nabi beri amaran, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Orang tukar hulu pun masuk neraka, orang terima pun masuk neraka pada hari akhirat bila terlibat dengan pemberian rasuah. Oleh yang sebab itu, marilah kita muhasabah. Pelajaran kiadah ni, orang putih tak ajar kepada kita. Malah golongan sekular sekalipun, lepas merdeka 60 tahun, dia tak ajar bab kiadah, bab kepimpinan mengikut ajaran Islam. Pasal dia tahu, kalau rakyat faham sungguh tentang kiadah kepimpinan, orang pilih orang beriman sebagai pemimpin. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah, wa man yatawallallaha wa rasulah wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa di antara kamu yang mengambil Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, golongan itulah yang akan diberi kejayaan oleh Allah di atas pemimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita muhasabah. Marilah kita cari kekuatan balik dengan kita kembali kepada Islam. Marilah kita pilih orang-orang yang baik untuk memimpin, bukan setakat dunia. Kalau boleh, bawa kita bertemu Allah di tempat yang baik pada hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan tajuk kiadah yang kita beri, walaupun tak panjang, dapat sedikit ilmu kepada kita, dianggap amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat itu ringkas daripada saya. Aqul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak lancar derma untuk